Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, kita akan berkongsi berkenaan dengan sebuah hadis dan juga fiqh daripada hadis. Dan saya nak jadikan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan sesuatu yang baik juga. Kemudian, wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah memberikan arahan dan perintah kepada golongan yang beriman sama dengan perintah Allah kepada para rasul yang terdahulu. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Quran yang mana Allah kata, wahai sekalian rasul, makanlah kamu makanan yang baik dan hendaklah kamu beramal saleh. Makanlah kamu makanan yang baik dan hendaklah kamu beramal saleh. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membaca sambungan daripada itu ayat yang lain yang mana Allah memberikan arahan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu daripada makanan-makanan yang baik, daripada makanan-makanan yang baik. Jadi kalau kita tengok di sini arahan Allah kepada orang yang beriman untuk makan makanan yang baik merupakan arahan yang sama dengan apa yang Allah arah kepada para rasul. Para rasul pun diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, disebutkan oleh perawi hadis itu, summa zakara rajul. Nabi pun menceritakan tentang seorang lelaki yutilu safar, yang mana dia ini memanjang ataupun permusafirannya panjang. Ash'atha aghbar, yang menyebabkan rambutnya kusut masai dan juga pakaiannya berhabuk berdebu. Summa yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia pun menadahkan dua tangannya ke langit. Faqal, dan dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dalam sebahagian riwayat menyatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Jadi kita nak go through kepada satu persatu berkenaan dengan fiqh daripada hadis ini, iaitu yang pertama sekali, Allah ni antara sifatnya adalah tayyib, iaitu Allah ni dia maha baik. Tetapi perkataan maha baik ini, dia tidak semestinya diterjemahkan maha baik. Boleh jadi tayyib di sini diterjemahkan Allah ni dia maha bersih. Allah ni dia maha bersih. Jadi bersih daripada segala kekurangan, bersih daripada segala kelemahan dan ketidaksempurnaan. Dan satu lagi sifat Allah ni, Inna Allah Ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Kalaulah Allah itu dia dah bersih, dia tak akan menerima sesuatu melainkan daripada sesuatu yang bersih juga. Inilah kaedah kita. Kita ni kalau kita baik, kita tak akan terima benda-benda yang tak baik. Yang begitu. Jadi Allah ni dia maha bersih daripada segala kekurangan, maka Allah dia tidak akan menerima amalan daripada hamba-Nya yang juga amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak bersih, amalan-amalan yang tidak suci daripada kotoran. Lalu ini asas dia, semua amalan begitu. Maknanya apa yang kita nak present kepada Allah, apa yang kita nak persembahkan kepada Allah daripada amalan kita, kena jadikan persembahan itu persembahan yang baik. Maknanya yang kita nak sembah kepada Allah tu, itu kena jadikan ia baik. Itu amalan kena jadikan ia baik. Yang pertama, kita kena jadikan amalan itu ikhlas. Kalau ia tidak ikhlas, ia tidak baik. Yang kedua, kita kena jadikan amalan itu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau amalan itu menyelisihi sunnah, maka ia tidak baik. Sebab itu disebut dalam Quran, antara contoh dalam surah Al-Kahfi disebut, dalam surah Al-Mulk disebut,
Dalam Al-Mulk ayat yang kedua Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup untuk dia menguji kamu siapakah dari kalangan kamu yang paling baik amalan. Jadi macam mana kita nak mempersembahkan amalan yang terbaik kepada Allah, amalan yang paling baik. Maka para ulama seperti Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan ayat itu ahsanu amalan ni merujuk kepada akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas, yang paling tepat. Kemudian sahabat dia tanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuh? Apakah yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Apakah yang dimaksud dengan yang paling tepat? Dia kata ikhlas ni dilakukan amalan tu kerana Allah semata. Manakala yang paling tepat amalan dilakukan dengan mengikut petunjuk Nabi SAW. Mengikut petunjuk Nabi SAW. Ini secara asal. Sebab itu kita tengok berkenaan dengan kisah yang Allah ceritakan tentang dua anak Adam. Yang mana dua anak Adam ni idh qarraba qurbanan, apabila mereka mempersembahkan korban mereka berdua kepada Allah, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima korban salah seorang daripada mereka, tetapi korban seorang lagi itu ditolak. Nah, ini ya innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni dia maha bersih, dia tidak akan terima melainkan amalan yang bersih. Allah maha baik, dia tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang baik sahaja. Amalan yang buruk Allah tolak. Amalan yang tidak ikhlas Allah tolak. Amalan yang menyelisihi sunnah Nabi Allah tidak terima. Lalu kita tahu kisah dua anak Adam disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ada Qabil, ada Habil. Qabil ni abang, Habil ni adik. Qabil ni apa yang dia persembahkan? Dia persembahkan sayur-sayur, tanam-tanaman yang telah busuk. Yang elok-elok dia makan, dia simpan. Tetapi yang busuk dia persembah kepada Allah. Manakala Habil pula, dia adalah pemilik kepada haiwan-haiwan ternak. Maka dia cari ada satu ekor kambing yang gemuk, yang paling sehat sekali, yang paling banyak isi, disembahkan itu kepada Allah. Akhirnya Allah menerima korban si Habil, tetapi Allah tidak menerima korban si Qabil. Dan di hujung ayat Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Maknanya amalan orang yang bertakwa ini presentation dia kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengecilkan skop dalam mendatangkan contoh. Iaitu apakah contoh antara amalan yang boleh dikatakan kalau dia baik Allah terima, kalau dia buruk Allah tak terima. Amalan ini adalah doa. Amalan ini adalah saya minta maaf, amalan ini adalah amalan memakan makanan yang baik. Makan makanan yang baik. Sebab itu didatangkan contoh, Allah bagi arahan kepada para rasul. Wahai sekalian rasul, makanlah kamu makanan yang baik dan lakukan amal soleh. Kemudian Allah bagi arahan kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu dan bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada Allah lah kamu beribadah. Lalu Allah pun kata, saya minta maaf, Nabi pun SAW menceritakan. Ada satu orang lelaki ni, dia yang pertama sifat dia yutilus safar. Dia melakukan permusafiran panjang. Bila disebutkan permusafiran panjang lelaki ni, kata para ulama, permusafiran yang dilakukan oleh lelaki ni adalah permusafiran taat. Permusafiran dalam melakukan kebajikan dan kebaikan. Dia bukan bermusafir maksiat, tidak. Dia bermusafir untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, ash'asa aghbar. Rambutnya kusut masai, pakaiannya pun habis dah berdebu. Menggambarkan betapa jauhnya permusafiran dan perjalanan yang dia lakukan. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama. Dia pun menadahkan dua tangannya ke langit. Yang keempat, faqala ya Rabb ya Rabb. Dia kata wahai Allah, wahai Allah. Jadi lelaki ni sebenarnya dia ada 4 faktor mustajab doa. Kata para ulama, lelaki ni memiliki 4 faktor mustajab doa. Faktor yang pertama adalah dia bermusafir. Dan ada hadis yang menyebut salah satu doa yang tidak ditolak adalah da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Dan lagi jauh kita bermusafir, lagi mustajab doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Lelaki ini asy'aza wa aghbar. Dari sudut penampilannya menampakkan kerendahan diri. Iaitu kalau dah pakaiannya pun habis, orang kata berhabuk, berdebu, rambutnya pun nampak macam kusut masai. Maka orang sebegini, penampilan sebegini, dia lebih dekat dengan kemustajaban kepada Allah. Sebab itu ada riwayat yang menyebut tentang kalau kita ni nak menghadiri solat istisqa, kalau boleh pakailah pakaian yang lusuh, pakaian yang menampak kerendahan jiwa, begitu. Dan yang ketiga, lelaki ini dia kata apa? Dia tadahkan tangan. Dan menadah tangan semasa berdoa adalah salah satu sebab mustajabnya doa. Karena Nabi SAW kata, Inna Allaha hayyun karim. Allah ni dia maha pemalu, lagi maha mulia, lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi idha yamuddu atau idha madda yadaihi ilaihi ayyarudahuma sifra. Dan Allah akan rasa malu kalau seorang hamba tu tadah dua tangan kepadanya, namun dia biarkan dua tangan tu pulang kosong. Allah akan malu. Jadi maknanya tadah tangan adalah faktor mustajab doa. Dan yang keempat, lelaki ini mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini sebenarnya adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan tawassul dengan nama dan sifat Allah juga adalah satu faktor mustajab doa, salah satu faktor mustajab doa. Kerana Allah kata, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang baik. Dan sifat Allah, antara sifat Allah adalah Rabb. Alhamdulillahi Rabb, Rabbil alamin. Rabb ni sifat Allah. Jadi kita ya Rabb, Ya Rabb. Maknanya ada 4 faktor, ada 4 sebab mustajab doa pada lelaki ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghuzziya bil haram, dimasukkan sesuatu yang haram ke dalam jasad, ke dalam badannya. Fa anna yustajabu lidzalik. Macam manakah doanya nak mustajab? Macam manakah doanya nak mustajab? Jadi walaupun dia dah ada 4 faktor mustajab doa, tapi isu paling utama yang bermasalah pada dia ini, kenapa doa dia tak diterima? Kenapa doa dia tak diterima? Kerana dia berdoa dalam keadaan doanya itu adanya keburukan, adanya kecacatan. Apa dia keburukan dalam doa? Sedangkan dia tadah tangan, sedangkan dia bermusafir, sedangkan dia kata Ya Allah, Ya Allah, sedangkan pakaiannya lusuh, gitu. Pakaiannya berdebu. Kekurangannya adalah dia menyertakan doa tu dalam keadaan dirinya penuh maksiat. Iaitu dia makan makanan haram, minum minuman haram, pakai pakaian haram, gitu. Jadi kalau dirinya penuh dengan maksiat, maka dia dianggap kotor. Dia anggap tidak bersih dan tidak baik. Sedangkan Allah tu tayyib, maha bersih, maha baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tak akan menerima. Jadi doa tu tidak mustajab. Sehingga Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalik. Macam mana doa nak mustajab? Jadi sebagai kesimpulan sebelum kita tutup, kalau kita nak beribadah, pastikan ibadah kita ini baik. Ibadah kita ini baik. Kalau kita nak persembahkan satu-satu kepada Allah, nak baca Quran ke, pastikan bacaan Quran kita dalam keadaan yang terbaik. Niat kita ikhlas, cara kita bertepatan dengan sunnah, kita menjauhkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang mengganggu keberkesanan dan kemustajaban ibadat, maka barulah Allah Ta'ala akan menerima ibadat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi selesai perbahasan kita secara ringkas selama 15 minit. Saya minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang perkongsian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.